Untuk video ni kita akan belajar berkaitan isotop. Jom baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Isotop dan contohnya. Okey, apa itu isotop? Dia adalah atom bagi suatu unsur yang mana bilangan proton dia sama tapi bilangan neutron ataupun nukleon dia berlainan. Jom kita tengok. Isotop biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja. Okay, contoh isotop hidrogen yang ada satu proton dan dua neutron, kita tulis dia hidrogen. Okay, kita tengok contoh yang 3 teratas ni. 1, 2, 3 iaitu hidrogen. Nampak tak kat sini hidrogen ni ada 3 jenis. Ada hidrogen 1, hidrogen 2 dan hidrogen 3. Okey, 3 hidrogen ni itulah isotop. Isotop hidrogen. Tengok dia punya bilangan proton dan elektron. Bilangan proton untuk hidrogen 1. Kalau kita tengok kat jadual berkala unsur memang 1. Itu memang tak berubah. Okey, bilangan proton memang akan sentiasa sama dengan bilangan elektron. Jadi bilangan elektron pun 1. Cuma sekarang apa yang membuatkan dia jadi isotop ialah neutron dia tu berbeza. Bilangan neutron ataupun nukleon dia berbeza. Contoh yang pertama, bilangan neutron dia kosong. Hidrogen 2 bilangan neutron dia 1. Hidrogen 3 bilangan neutron dia 2. Okey, awak tengok belah kiri. Kita tahu sebelum ni kita dah belajar nombor nukleon bersamaan dengan nombor proton tambah nombor neutron. Nombor nukleon, okey. Jadi kita tengok kat sini mana nombor proton. Untuk hidrogen 1, nombor proton dia 1 tambah dengan nombor neutron dia kosong. Jadi nombor nukleon untuk hidrogen 1 adalah 1. Sebab itulah nama isotop dia hidrogen 1. Sebab ayat ni isotop biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja. Kita akan tulis je hidrogen 1. Okey. Dan tengok hidrogen 2. Hidrogen 2 ni nombor proton sama dengan nombor elektron. Jadi cikgu ambil elektron je lah. Tambah dengan neutron dapat 2. Sebab tu dia ditulis sebagai hidrogen 2. Kemudian tengok yang hidrogen 3. Bilangan proton dia 1. Bilangan neutron dia 2. 2 tambah 1 dapat 3. Sebab tu nama dia hidrogen 3. Senang kan? Okey, kita tengok pula contoh oksigen. Okey, oksigen nombor proton dia lah 8. Okey, kenapa nama dia oksigen 16 isotop ni? Sebab nombor proton 8 tambah dengan nombor neutron 8. 8 tambah 8, 16. Sebab tu kat sini nama dia oksigen 16. Kemudian kita tengok kat sini, oksigen 18. Betul tak nombor nukleon dia 18? Okey, 8 tambah dengan 10 dapat 18. Sebab tu nama dia oksigen 18. Okey. Next, kita tengok nukleon dalam isotop. Okey, kita tengok hidrogen 1. Bilangan proton dia 1. Macam mana tahu bilangan proton dia 1? Kita boleh rujuk jadual berkala unsur. Dalam jadual berkala unsur, memang dia siap bagi dah semua nombor proton. Memang akan ada nombor proton dalam jadual berkala unsur. Jadi, elektron ni adalah sama bilangannya dengan proton. Cuma sekarang, neutron ni yang berbeza. Bila bilangan neutron berbeza, bilangan nukleon pun confirm akan berbeza. Okey. Contoh ni, kenapa nama dia hidrogen 1? Sebab kita tambah proton ni tambah dengan neutron. 1 tambah 0 dapatlah 1. Jadi nama dia hidrogen 1. Kemudian hidrogen 2. Nombor proton dia 1. Nombor neutron dia 1. 1 tambah 1, 2. Jadi nama dia hidrogen 2. Nama isotop tu. Untuk karbon 12 pula. Bilangan proton 6. Bilangan neutron 6. Proton tambah neutron dapat nukleon. 6 tambah 6, 12. Sebab tu dia karbon 12. Karbon 14 pula. Nombor proton 6 tambah dengan nombor neutron 8. 8 tambah 6 dapat 14. Sebab tu nama dia karbon 14. Senang kan? Okey, kita tengok latihan.
Lengkapkan jawara di bawah dengan bilangan proton, neutron dan nombor nukleon bagi isotop-isotop yang diberikan. Okey, sekarang macam mana kita nak buat klorin 35 ni? Untuk klorin 35 ni, dia kosongkan bilangan proton dan juga nombor nukleon. Jadi, nukleon ni kita boleh tahu. Betul tak? Nukleon ni, nombor nukleon kita boleh tahu sebab belakang ni adalah nombor nukleon. Jadi, nombor nukleon 35. Kemudian, bila dah ada nombor nukleon, dah ada pula bilangan neutron, boleh dapat tak nombor proton? Boleh. Kita guna formula matematik. Tengok dekat atas ni. Okey, petua dia formula. Okey. Nombor nukleon sama dengan nombor proton tambah dengan neutron. Jadi sekarang kita dah ada nombor nukleon iaitu 35. Proton kita tak ada. Kita ada nombor neutron iaitu 18. Okey, 18. Jadi macam mana nak cari proton? Nombor nukleon tolaklah nombor neutron. Okey, ini dah matematik. Okey, 35 tolak 18. Jawapan dia 17. Jadi klorin nombor proton dia 17. Okey, kita nak tengok betul ke ni? Klorin 17. Okey. Jom kita tengok dekat jadual berkala unsur. Okey, klorin kan? Okey, klorin yang ini. Cl ni. Tengok tu. 17. Okey. Jadi betul lah apa yang kita kira. Okey, jadi sekarang nombor nukleon 35. Nombor proton 17. Okey, sekarang dia bagi nombor nukleon tapi tak ada neutron, tak ada proton. Proton dah dapat dekat atas. Bolehlah tu tulis. Okey, 17 untuk nombor proton. Okey, bila dah ada nombor proton dan ada nombor nukleon, macam mana nak cari neutron? Guna formula. Nukleon sama dengan proton tambah neutron. Jadi nombor proton 17. Neutron tak tahu. Nukleon kita ada 37. Tolak sajalah. Okey, 37 tolak 17 akan dapat jawapan. Dapat 20. Jadi bilangan neutron dia kat sini 20. Okey, senang je guna formula. Okey, kemudian kita tengok kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Kalau dalam perubatan yang selalu digunakan, contoh natrium 24 ni. Okey, dia digunakan untuk kesan pembekuan darah dalam otak. Cobalt 60 untuk bunuh sel kanser. Iodine 131 untuk kesan kerosakan kelenjar thyroid. Okey, sebenarnya semua ni adalah radioisotop. Di mana bila isotop tu boleh mengeluarkan sinaran radioaktif, dia akan jadi radioisotop lah. Jadi dia banyak kegunaan ni. Antara ni bidang dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bidang. Kemudian bidang pertanian boleh tengoklah. Fosforus 32 nak kaji kadar penyerapan baja, karbon 14 nak kaji lintasan karbon dalam fotosintesis. Kemudian untuk arkeologi dan geologi pula untuk kaji usia artifak purba. Ahli arkeologi, ahli sejarah tu dia ada jumpa tulang dinosaur ke kan, dia boleh detect lah, boleh tahu berapa usia tulang tu dengan menggunakan karbon 14 ni. Kemudian dalam teknologi makanan, cobalt 60 ni kita sinarkan pada sayur untuk bunuh kuman, untuk bunuh mikroorganisme tanpa mengubah kualiti makanan tu. Tak terjejas lah sayur tu, tak rosak. Tapi kuman mati. Dalam industri kertas pula, kita guna americium 241. Kita boleh kawal ketebalan kertas tu. Kan untuk buat kertas tu, kilang kena potong kertas tu kan. Kertas pun ada ketebalan. Kita boleh beli kertas yang nipis, kertas yang tebal. Jadi untuk kawal ketebalan kertas tu pada mesin tu, mereka menggunakan americium 241. Kemudian dalam penjanaan tenaga elektrik, ini nuklear ni, uranium 235 menjana tenaga elektrik dalam reaktor nuklear. Okey. Kita nak latihan. Nanti kan definisi bagi isotop. Isotop ialah atom. Atom daripada unsur dia sama, nombor proton dia sama, tapi nombor nukleon dia berbeza. Okey.
Berikan 3 contoh isotop. Okey, 3 contoh isotop hidrogen. 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Senang 1, 2, 3. Kemudian satu atom. Tengok nombor 3 kat sini Satu atom ni dia ada 10 proton, 10 neutron dan 10 elektron. Jadi apa nombor nukleon dia? Okey, kita tengok formula. Nombor nukleon sama dengan nombor proton tambah dengan nombor neutron. Okey. Jadi nombor proton dia adalah 10, nombor neutron dia 10. Jadi nombor nukleon dia 20. Okey. Apakah kegunaan isotop dalam bidang perubatan? Kalau dekat sini dia ada bagi 3. Okey. Natrium 24, cobalt 60 dan iodine. Kalau natrium ni kita inject lah dalam salur darah untuk kita kesan dekat mana ada pembekuan darah. Kemudian cobalt 60 ni pula kita guna untuk bunuh sel kanser, dan iodine 131 ni pula kita inject lah untuk kesan kerosakan pada kelenjar thyroid. Itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum.